Selamat sejahtera kepada pensyarah dan para pelajar. Nama saya ialah Lugin Anak Lelaki Kumar dan nombor kad matrik saya 10 DLS 22F 2037. Dalam presentasi ini, kami akan membincangkan tentang isu hilangnya budi bahasa rakyat Malaysia di media sosial. Isu ini merangkumi faktor, kesan dan cara mengatasi. Isu tersebutnya ialah daripada puncak autonomi di media sosial. Keupayaan untuk bersifat anonim di media sosial dapat memberi keberanian kepada individu untuk bertindak tanpa memikirkan akibat atau tanpa rasa tanggungjawab terhadap budi bahasa. Ini boleh mengakibatkan perlakuan yang kurang beretika dan merosakkan perpaduan masyarakat. Yang seterusnya adalah dari segi kesan, iaitu kurangnya kesedaran budaya. Komunikasi yang kurang sopan di media sosial mungkin menunjukkan kurang kesedaran terhadap pelbagai budaya dan nilai dalam masyarakat Malaysia. Ini dapat merosakkan perasaan keterbukaan terhadap kepelbagaian budaya yang menjadi asas perpaduan. Faktornya adalah politik interpretasi dan pemecahan masyarakat. Perpecahan masyarakat berdasarkan faktor-faktor seperti etnis, agama atau politik identitas dapat memicu retorika yang kurang menghormati di media sosial. Kecenderungan untuk mengidentifikasi diri dengan kelompok tertentu dan menunjukkan ketidaksetujuan terhadap kelompok lain dapat merusak nilai-nilai perpaduan dan budi bahasa. Sekian, terima kasih dan saya ingin menyambungkan kepada pelajar lain. Sekian. Selamat sejahtera kepada pensyarah dan para pelajar. Nama saya ialah Marwin Al-KG M. Gunalan. Nombor matrik saya adalah 10 DLS 22F 2011. Dalam presentasi ini, kami akan membincangkan tentang isu hilangnya budi bahasa rakyat di media sosial. Isu ini merangkumi faktor kesan cara mengatasi tersebutnya. Sepertinya adalah punca adalah kurangnya kesedaran pendidikan nilai. Ramai mungkin kurang terdedah kepada pendidikan formal atau informasi berkaitan nilai-nilai masyarakat dan etika dalam komunikasi digital. Pendidikan yang tidak mencukupi mengenai budi bahasa dalam masyarakat boleh menyumbang kepada ketidakpekaan dalam penggunaan media sosial. Selain itu adalah kesan. Kesannya adalah pemecah belahan masyarakat. Hilangnya budi bahasa dalam komunikasi di media sosial boleh menyebabkan kontroversi dan ketidaksetujuan di antara individu dan kumpulan masyarakat. Ini boleh mengakibatkan pemecah belahan masyarakat dan menggugah konsep perpaduan. Akhirnya adalah faktornya adalah jarak sosial. Jarak sosial pengguna media sosial seringkali dapat bersembunyi di balik profil anonim yang dapat mengurangi rasa tanggungjawab terhadap kata-kata dan tindakan mereka. Jarak sosial yang diperluas melalui platform online dapat merugikan nilai-nilai budi bahasa dan perpaduan kerana orang mungkin merasa lebih mudah untuk menyuarakan pendapat yang tidak sopan atau merendahkan. Nama saya Ruben Raja Anak Lelaki Yoga Raja. Nombor matrik saya 10 DLS 22F 1082. Pertama adalah punca politik dan isu sensitif. Media sosial sering menjadi platform untuk berbincang tentang isu-isu politik dan sensitif. Ketegangan politik dan pendedahan kepada isu-isu yang kontroversi boleh merangsang reaksi. Kedua adalah kesan, penyebaran informasi palsu atau provokatif. Tanpa budi bahasa yang baik, terdapat risiko penyebaran informasi palsu, provokatif atau fitnah di media sosial. Ini boleh mencetuskan ketidakharmonian. Ketiga adalah faktor pengaruh media dan desinformasi. Penyebaran informasi yang tidak benar atau penuh prasangka melalui media sosial dapat memperburuk ketegangan antara kelompok masyarakat. Penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi tidak akurat dapat menciptakan persepsi yang salah dan meningkatkan potensi konflik. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya ialah Vinesh Kanal Anak Lelaki Balachandran dan nombor matrik saya 10 DLS 22F 2068. Punca pengaruh budaya luar.
terdedah kepada budaya digital luar negara yang mungkin kurang mengamalkan nilai-nilai tempatan boleh menyebabkan individu merentasi batas norma budi bahasa dalam masyarakat Malaysia. Pengaruh ini boleh dilihat dalam gaya komunikasi yang lebih kasar atau kurang hormat. Kesannya ialah kurangnya kesedaran budaya. Komunikasi yang kurang sopan di media sosial mungkin menunjukkan kurangnya kesedaran terhadap kepelbagaian budaya dan nilai masyarakat Malaysia. Ini dapat merosakkan perasaan keterbukaan terhadap kepelbagaian budaya yang menjadi asas perpaduan. Faktornya ialah ketidakpedulian terhadap etika digital. Beberapa pengguna media sosial mungkin kurang memperhatikan etika digital atau norma-norma perilaku yang baik di dunia maya. Kesedaran terhadap dampak kata-kata dan tindakan online terhadap perpaduan masyarakat dan nilai-nilai budi bahasa dapat kurang sehingga meningkatkan risiko penggunaan bahasa yang kurang santun. Terima kasih. Sama jata, masih ada kami channel lagi Yogi Suara. Memetik saya lah 10 di atas 2052. Masalah isu remaja dan gejala sosial penyalahgunaan dada yang menyimpang dari nilai keagamaan di Malaysia. Antara puncanya ialah faktor ekonomi. Kemiskinan atau ketidakseimbangan ekonomi dapat mendorong remaja untuk mencari cara cepat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat dapat menyebabkan frustrasi dan ketidakpuasan motivasi beberapa remaja untuk mencari pelarian melalui penggunaan dada. Yang kedua ialah tekanan akademik dan sosial. Tekanan mencapai kejayaan akademik tinggi dapat menyebabkan stres dan kecemasan pada remaja, mendorong mereka mencari cara untuk mengatasi tekanan ini melalui penggunaan dada. Yang ketiga ialah kurangan pendidikan agama. Kurang pemahaman atau penghayatan terhadap nilai-nilai keagamaan dapat membuat remaja lebih rentan terhadap godaan untuk menyimpang. Pendidikan agama yang kurang dapat membuat mereka kehilangan landasan moral dalam menghadapi tekanan hidup. Selain daripada punca, kita juga terdapat 3 kesan, iaitu kesihatan fizikal dan mental. Penggunaan dada boleh menyebabkan masalah kesihatan fizikal dan mental yang boleh merosakkan keupayaan remaja untuk berkembang secara menyeluruh. Yang kedua, perubahan tingkah laku. Individu yang terlibat dalam penyalahgunaan dada mungkin mengalami perubahan tingkah laku seperti agresiviti, penarikan diri, dan masalah dalam hubungan interpersonal. Yang ketiga, pencapaian pendidikan. Pelibatan dalam dada boleh mengganggu pencapaian pendidikan remaja. Mereka mungkin mengalami penurunan prestasi akademik dan peningkatan kadar sekolah putus. Akhir sekali, untuk mengatasi caranya ialah yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Program pendidikan prasekolah dan sekolah implementasikan program pendidikan yang menyeluruh di tingkat prasekolah dan sekolah menengah untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang bahaya penyalahgunaan dada dan nilai-nilai keagamaan. Yang kedua, penguatan keluarga. Pendidikan keluarga sosialisasikan pengetahuan tentang dampak negatif dada dan pentingnya nilai keagamaan dalam keluarga. Memberi kaunseling daripada keluarga ataupun nasihat. Yang akhirnya ialah keterlibatan masyarakat. Program komunikasi. Bentuk program komunitas yang melibatkan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesedaran tentang bahaya penyalahgunaan dada dan pentingnya nilai keagamaan. Kerjasama dengan lembaga keagamaan. Bekerja sama dengan lembaga keagamaan untuk menyampaikan nilai-nilai moral dan etika agama. Terima kasih. Akhir sekali, kesimpulan yang dapat dipelajari ialah pendekatan serius dan kerja sama dari berbagai pihak. Diharapkan bahawa permasalahan isu remaja dan penyalahgunaan dada menyimpan dari nilai keagamaan dapat diatasi. Contohnya menguatkan hukum, pembangunan keterampilan sosial dan emosional, pentingkan peranan lembaga keagamaan
peranan keluarga dan penguatkan program pencegahan dadah. Sekian, terima kasih.